berkenaan dengan ada sikit ni berkenaan dengan subsidi tu Ha. masih ada lagi rakyat yang komplain kata bila kerajaan penyelarasan subsidi bakal naik harga dan sebagainya ni Tok. Mungkin Tok boleh bagi penerangan sikit dekat rakyat ni. Macam mana? Penyelarasan subsidi ni rakyat komplain mungkin barang akan naik dan sebagainya, tapi bila kita tengok tak ada pun barang naik. Macam contoh ayam dan telur selepas dihapuskan subsidi. Dia macam ginilah, barang naik tak naik itu perkara nombor dua. Nombor satu ialah kita kena faham apa maksud subsidi. Subsidi ialah bantuan kerajaan kepada rakyat dia. Ini sama macam sedekah tau. Kerajaan bagi sedekah pada rakyat. Dalam Islam pun ada konteks sedekah juga. Ada tak Islam mengajar kita umat Islam kena wajib menunaikan zakat? Dan zakat itu mesti dibagi sama rata di antara asnaf dengan orang yang keluarkan zakat. Orang kaya yang keluarkan zakat. Ada tak? Tak ada. Islam tak ajar macam tu. So kita kena ikut apa yang Rasulullah ajar kita. Rasulullah ajar kita kutip zakat daripada orang yang berkemampuan untuk disalurkan kepada orang yang tidak berkemampuan. Sama juga cukai. Cukai itu macam zakat jugalah. Yang kaya, yang berkemampuan, yang pendapatan dia lebih pada sekian-sekian takuk, orang ni je yang kena cukai pendapatan. Korporat kena cukai korporat. Dulu kita ada GST. GST orang beli barang kehendak, dia kena bayar cukai. Orang beli barang-barang keperluan asas, kebanyakannya tak ada cukai ataupun zero rated. Betul tak? So sebenarnya sistem percukaian kita pun kita mengambil pedoman Islam itu sendiri. Jadi kalau misalnya nama pun subsidi. Subsidi ni mestilah bagi kepada miskin tegar dulu. Kalau ada lebih, kita bagi pada the B40. Kalau ada lebih lagi, barulah kita bagi pada M40. Dan kalau ada lebih, barulah sebahagiannya dilimpahkan kepada T20, tapi bukanlah dalam bentuk bantuan tunai. Kalau bagi kat T20 bantuan tunai ni celah gigi je. Tetapi mungkin kita bagi dalam bentuk prasarana yang juga diguna pakai oleh the top 20. Contohnya kita bagi subsidi kepada tadika. Orang B40 pun hantar anak tadika, M40 pun hantar tadika, top 20 pun hantar anak tadika. Ataupun kita peruntukkan untuk setiap jabatan kerajaan ini mesti ada taska dia tersendiri ataupun child care dia sementara mak bapak dia kerja. So B40, M40, top 20 semua dapat pakai itu. Menikmati. Itu cara kita bantu the top 20 lah. Tak boleh pukul rata semua orang bagi bantuan secara tunai. So bila kita agihkan subsidi ayam, subsidi telur, insyaAllah tak lama lagi, sekarang kita tak boleh lagi tarik subsidi telur. Kalau kita tarik subsidi telur, harga telur akan naik 10 sen. Satu biji, satu papan dalam 30 tu dia dah naik RM3. So itu akan ada terasa kesan. So that's why kita masih lagi subsidi telur ni. Tapi ayam, kita dah buat kajian, kalau dah harga ayam pun sekarang kat Maidin pun RM7.99. Harga shilling ialah RM9.40. Maknanya kalau hari ni kita tak bagi subsidi untuk ayam pun, harga ayam tu bawah RM9.40, bawah harga shilling. So apa kita nak takut? Katalah akan datang ada masalah balik. Ada masalah dedak dan barang-barang macam bekalan dan sebagainya, menyebabkan harga ayam ni melambung. Kalau ketika itu kerajaan merasakan kita perlu subsidi semula, masa tu baru kita fikir. Buat masa ni kita apungkan harga ayam mengikut harga pasaran, ialah kerana kita dah nampak bekalan ayam ni dah stabil. Dan kita nampak kalau kita benarkan harga ayam ni diapungkan, lebih ramai pemain-pemain industri ayam ni akan masuk dalam bidang ni.
So bila ramai lagi orang yang menceburi bidang ini, maka bekalan itu akan bertambah. Bila bekalan itu bertambah, harga ayam itu akan jadi lebih murah. Dia tak bolehlah sampai terlalu banyak bertambah pun ada kesan negatif. Bila terlalu banyak bekalan ataupun penawaran tu berlebihan daripada permintaan, itu yang jadi macam dulu anak-anak ayam banyak kena bakar kan. Sebab terlalu Dibunuh hidup-hidup. Terlalu banyak bekalan. Terlalu banyak bekalan, jadi harga terlalu murah, dia nak kontrol harga. Kita harap tak sampai ke tahap begitulah. Okey? Ada yang nak naik tu? Tak tahu lah. TikTok kena suspend ke? Rasanya begitulah. Rasanya bagus juga TikTok dia tutup ni. Sebab saya tengok daripada tadi ni teruk sangat Bila time Perikatan Nasional buat, laju je dia orang tolong fly kan. Bila time kita live, tadi dah 600 lebih, tiba-tiba drop jadi 40. So tak ada orang naik Okey. Satu soalan tu kan. Tadi kita sebut pasal penyasaran subsidi ayam dan telur kan tu kan, yang berkenaan dengan diesel tu. Dikabarkan Sabah dan Sarawak masih kekal di subsidi, cuma di Semenanjung saja. Mana? Subsidi diesel ni Sabah dan Sarawak subsidi masih dikekalkan. Cuma di Semenanjung kita buat penyasaran. Okay, kita kena faham harga barang-barang untuk kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak. Kalau ada subsidi pun, dia orang tetap tinggi. Jadi memang kerajaan kita kena buat banyak benda untuk bantu supaya harga barang-barang di Sabah Sarawak ni boleh jadi dekat dengan harga di Semenanjung. Walaupun ada subsidi ni pun masih lagi tinggi. Sebabnya kita kena faham dulu zaman Mahathir lagi teruk, dia ada dasar kabotaj. Dia macam dasar mensabotaj rakyat Sabah Sarawak dengan Labuan. Contohnya barang-barang daripada kapal daripada Laut Cina Selatan ni patut boleh terus landing Sabah, Sarawak, Labuan. Tak boleh landing terus, mesti ke Port Klang dulu. Daripada Port Klang hanya kapal-kapal batch tertentu yang boleh hantar barang ni pergi ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Jadi patut-patut orang Sabah, Sarawak boleh tu makan macam ni, dia kena ikut macam ni. So kos perbelanjaan tu menjadi meningkat. Yang kedua, kita kena faham keadaan muka bumi di Sabah, Sarawak dari segi prasarana mereka, jalan-jalan mereka. Tak semua tempat boleh pergi dengan menggunakan kenderaan. So contoh satu tong gas kalau kat Semenanjung ni biasanya bawah 30-31 ringgit paling tinggi lah. Dulu 26 ringgit 60 sen macam tu. Sekarang mungkin tengah-tengah Kuala Lumpur boleh jadi 31 ringgit satu tong gas. Sampai Sarawak, Sabah di pedalaman boleh pergi 80 ringgit. Sebabnya daripada Kota Kinabalu contohnya, dia bawa pergi ke tempat untuk naik bot, kemudian kena naik bot masuk pedalaman sampai ke destinasi, kena naik becau roda 3 masuk dalam kampung. Kos logistik. So kos logistik tu terlalu tinggi. Itu sebab apa yang dibuat oleh Barisan Nasional dulu di bawah pemerintahan Dato' Seri Najib, kita cuba buat Pan Highway Borneo daripada Sabah sampai Sarawak, lalu Brunei semua. Sebab apa? Tak ada tol. Sebab bila ini siap, hampir semua tempat barang boleh dihantar menggunakan lori, menggunakan kenderaan. Tak payah nak naik sampan, naik motorbot, bot panjang dan sebagainya. So kos untuk pengangkutan ini akan jadi lebih jimat. Sepatutnya di kampung tu harga lebih murah, betul tak? Berbanding dengan di bandar. Tetapi di Sabah Sarawak terbalik. Itu sebab kerajaan buat macam-macam. Antaranya barang-barang yang kita hantar pergi ke Sabah Sarawak,
sebahagiannya kita subsidi pengangkutannya. Kita subsidi pengangkutannya. Dulu ada Kedai Raya Satu Malaysia, sama juga kita subsidi barang-barang produk-produk yang dijualkan di Kedai Raya Satu Malaysia. Sebab kita kalau boleh nak supaya harganya terkawal, dapat didekatkan supaya sama. Okey? Okey Tok, Tok sebut tadi berkenaan dengan Kedai Raya Satu Malaysia, dulu ada klinik Satu Malaysia semua kan Tok kan? Mungkin ke perkara ni bakal diwujudkan semula di zaman kerajaan perpaduan itu? Tidak mustahil. Cuma bagi saya satu je lah, benda yang baik yang dibuat oleh kerajaan terdahulu kita ikut. Benda yang tak baik dibuat oleh kerajaan Muhyiddin jangan ikut. Contohnya jangan kita sakau duit jana wibawa. Yang tu tak baik, jangan ikut. Contohnya jangan kita ambil duit judi, kita naikkan, kita cerita pasal Islam. Last kali lucky draw, daripada 8 kali kita naikkan kepada 22 kali. Lepas tu kita takbir, Allahu Akbar. Jangan macam tu. Cakap mesti kena super bikin. Jangan kita cakap kita tak bikin. Yang kita bikin kita tak cakap. Kita diam-diam. Itu yang dua kawasan parlimen kantoi merasuah pengundi. Ada dia orang cakap, dia diam. Dia duk kata BN korak, rupanya dia orang yang kurang. Okey, ada soalan lain? Tak ada soalan. Clear? Ada soalan? Dekat rumah ni tak ada yang nak naik ke? Tak ada ke walaun ke yang nak naik? Dah lama tak berdebat dengan orang ni. TikTok kena ni viewer lari tu. Itulah. Kita dah Dia kena kembali ke Facebook nampaknya. Tapi yelah Facebook pun sama je lebih kurang kan. Semua alat-alat Israel. kena ban kan tu. Okey. Tak ada. Kalau tak ada, minta tolong share live kita pada malam ni. Semoga kita boleh beri kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.